السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى بأثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Muka surat 253 pasal petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hal memotong kumis, memotong misai. Abu Umar bin Abdul Bar berkata, situ kan? Perenggan yang kedua. At-Tirmizi meriwayatkan dari hadis Zaid bin Arqam al-Khazraji radhiyallahu anhu yang wafat pada tahun 66 Hijriah. Zaid bin Arqam ni adalah seorang sahabat di antara sahabat yang termasyhur juga, dan sebab dia juga turun ayat Quran surah Al-Munafiqun. Surah Al-Munafiqun tu turun, idza ja'akal munafiqun, kan, apabila datang kepada engkau orang-orang munafik. Ini kisah Zaid bin Arqam, yang mana bila dalam satu peristiwa Nabi SAW pulang dengan para sahabat daripada satu peperangan sampai di satu kawasan. Jadi Mak Zaid bin Arqam ni didengar Abdullah bin Ubay kata dekat kawan-kawan dia, kan, la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah, kan, jangan kamu semua bagi nafkah kepada mereka yang ada di sisi Rasulullah. Maknanya bila hatta yang faddu min 'indihi, sehingga sahabat-sahabat tadi lari daripada sisi Nabi SAW. Ya, wala raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal, kata Abdullah bin Ubay kepada kawan-kawan dia, nanti bila kita balik ke Madinah, nanti orang kuat akan usir orang yang lemah. Ini kisah Zaid bin Al-Arqam. Masa ni dia budak lagi lah, remaja lagi lah, maknanya bukan budak, remaja lah, kan. Jadi dengar apa Abdullah kata, dia pergi cerita dekat pak saudara dia. Pak saudara dia pergi cerita dekat Nabi SAW. Bila pak saudara dia bercerita pada Nabi SAW, Nabi panggillah Abdullah bin Ubay dengan kawan-kawan dia. Maka Nabi tanya dah dia, tapi mereka sumpah, fahalafu billahi ma qalu, mereka sumpah bahawa mereka tak kata benda ni, bersumpah. Maka maknanya Nabi terimalah. Nabi ni bila orang sumpah tak kira lah, sumpah dusta ke, sumpah betul, sumpah tipu ke, Nabi terima. Mintalah apa sebarang keuzuran kepada Nabi pun Nabi terima. Jadi bila Nabi terima sumpah puak munafikin tadi, maknanya Nabi mendustakan Zaid bin Arqam lah, kan. Nabi maksud dia Zaid bin Arqam ni tipu lah, tak betul lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dia kata, asabani hammun, aku ni ditimpa susah hati yang amat sangat, duka cita yang amat sangat lah, tak seronok lah, malu, kan, malu. Jadi maknanya pak saudara dia kata, hang ni tak ada kerja lain, hang nak bagi Nabi marah, nak bagi Nabi ni kata kau ni dusta ke, kan. Maka pak saudara dia marah ke dia balik lah.
Maka lepas tu dia kita turunlah surah ni lah ni. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah, la rasuluh, kan maknanya dia sumpah turun ayat tu. Maka Nabi beritahu kepada Zaid bin Arqam, kamu benarlah, kamu benar. Maka orang munafikin tadi mereka berdusta. Nabi baca ayat ni pada orang munafikin. Tapi munafikin jenis muka tak tahu malu. Kan? Tak tahu malu. Turunlah ayat apa cerita pasal depa. Apa dia buat tak tahu, buat telinga tuli. Kan? Buat tak dengar. Puak munafikin cerita ni Zaid bin Al-Arqam ni, Zaid bin Arqam Al-Khazraji, Al-Ansari. Al-Ansari. Dia ni mana dia ni Nazilul Kufah lah. Dia pergi duduk di Kufah. Daripada Madinah dia pindah pergi duduk Kufah. Dia mati maknanya tahun 66 Hijrah, matilah radhiyallahu anhu ni, kisah dia. Jadi maknanya dia At-Tirmizi di sanad dia hadis dia sampai kepada Zaid bin Arqam, dia berkata, kata Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidak mengambil ataupun tidak memotong sebahagian dari misainya, falaisa minna, bukan daripada kalangan kami, tidak termasuk di kalangan kami. Maknanya orang yang biar misai dia tadi sampai masuk dalam mulut macam kan, ada kan, ada. Saya pernah tengok misai dia sampai nak makan pun susah. Dia mungkin dia nak buat penapis kot. Kalau kopi tak payah tapis lah, minum macam tu kan, lekat kopi di misai dia lah kan. Jadi maknanya Nabi kata siapa yang tak ambil daripada misai dia tadi, maka falaisa minna, bukan daripada golongan kami. Jadi ada tapi jahil lah kan. Janggut dia cukur licin, disimpan misai. Sebab misai. Pasal misai dia orang nampak macam takut sikit lah, nampak garang sikit kan. Itu dia. Jadi beliau berkata hadis ini sahih. Kata At-Tirmizi hadis ini sahih. Jadi maknanya sebagaimana dia kata lah, hadis adalah hadis yang sahih. Sementara dalam Sahih Muslim, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, potonglah kumis, qassus syawarib. Nabi kata qassu, potong, guntinglah misai, potonglah asyawarib, wa arkhu al-liha, maksudnya lepaskan, biarkan janggut, khaliful majus, hendaklah kamu semua menyelisih orang-orang Majusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Hendaklah kamu menyelisih orang-orang Majusi. Itu dia. Jadi hadis yang sahih lah, hadis Sahih Muslim ni kan. Kemudian dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, Sahihain, hadis daripada Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dia, Nabi kata khaliful musyrikin wa waffirul liha wa ahfau syawarib. Maksudnya hendaklah kamu menyelisihi orang-orang musyrik, biarkanlah janggut, maksud biarkan janggut tadi, biarkan, dan pangkaslah kumis, wa ahfau waffiru, wa ahfau ni, maksud ahfau ni potong sampai rapat, itu mana ihfa'u. Di sini ada khilaf di kalangan ulama lah. InsyaAllah saya cerita tentang permasalahan khilaf ni ya. Kita baca dulu hadis dia. Dalam Sahih Muslim pula dari Anas, beliau berkata, Nabi SAW memberi batasan waktu. Waqatalana Nabi SAW fi qasdi syawarib, Nabi bagi batas masa untuk memotong misai, wa taqlimil azfar, dan potong kuku, alla natruka, bahawa kami tidak biarkan dia akthar, lebih min 40 yauman wa lailatan, lebih daripada 40 hari dan 40 malam. Hadis Sahih Muslim. Baik. Para ulama salaf berbeza pendapat tentang memotong kumis dan mencukurnya. Ada dua pendapat di sinilah. Satu pendapat kata cukur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pendapat kata potong. Potong di atas bibir sahaja. Tidak potong terus. Ada dua pendapat ulama di sinilah. Baik.
Manakah di antara keduanya yang lebih utama? Di sini dia datangkan dulu pendapat Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala, yang mana Al-Imam Malik berkata dalam kitabnya Al-Muwatta, hendaklah kumis dipotong hingga tampak hujung-hujung bibir yang disebut al-itar. Maknanya kata ini mazhab ataupun pendapat Al-Imam Malik bin Anas, nak potong misai yang lebih daripada bibir kita sahaja. Okey. Tidak boleh memotongnya sangat pendek sehingga menjerumuskan dirinya dalam hukuman. Maknanya Imam Malik dia tak suka kan kita cukur terus ataupun kita potong pendek. Ini mana mazhab Ibnu Umar lain pula. Dia cerita kita baca insya-Allah. Ibnu Abdul Hakam meriwayatkan daripada Malik, ini Malik bin Anas lah rahimahullah, bahawa beliau berkata, Imam Malik kata, kumis dipangkas dan jenggot dibiarkan. Misai dipotong, janggut dibiarkan. Tapi memangkas kumis tidak bererti mencukurnya. Ini pendapat Imam Malik. Menurutku, orang yang mencukur misainya, kumisnya harus diberi hukuman pelajaran. Kan? Dia kata di sini. Sementara Ibnu Qasim meriwayatkan daripada beliau, yakni daripada Imam Malik, kata Imam Malik, membiarkan janggut dan mencukurnya. Mencukurnya menurutku adalah muslah. Muslah ni macam kita kerat telinga, kerat hidung, kerat jari, macam itulah muslah. Perbuatan yang perlu diberi hukuman untuk menakut-nakuti orang lain agar tidak melakukan hal serupa. Jadi ini pendapat Imam Malik. Imam Malik berkata, tafsir hadis Nabi SAW tentang memangkas kumis, sesungguhnya hanya pada batas tepi bibir, mana yang terjuntai daripada bibir kita potong. Tidak disukai memotong lebih pendek daripada itu. Beliau berkata pula, aku bersaksi tentang mencukur janggut bahawa ia adalah bid'ah. Kata Imam Malik, aku berpendapat orang yang melakukannya perlu diberi pukulan yang menyakitkan. Itu dia. Imam Malik berkata lagi, Umar bin Al-Khattab apabila menghadapi perkara rumit, nescaya ia menghembus disertai ludah tipis sudah. Bukan macam tu. Lalu kakinya dililit dengan selendangnya seraya memelintir kumisnya. Kan? Pintal misai dah. Kan? Macam tu. Umar Al-Khattab. Baik. Umar bin Abdul Aziz berkata, sunnah dalam hal mencukur kumis adalah sebatas tepi bibir. Ini baik. Ini pendapat Al-Imam Malik. At-Tahawi berkata, aku tidak menemukan sedikit pun pernyataan tekstual dari Imam Asy-Syafi'i mengenai hal ini. Aku duk cari, duk tengok Imam Syafi'i nak kata apa. Aku tak jumpa. Ya? Sementara sahabat-sahabatnya yang sempat kami lihat seperti Al-Muzani kan, anak murid anak murid Asy-Syafi'i dan Ar-Rabi', sama-sama memangkas pendek kumis mereka. Mereka ni khilaf dengan pendapat Al-Imam Malik. Mereka ni kerat pendek sampai nampak kulit. Itu kerana itu mazhab Ibnu Umar macam tu juga. Abdullah bin Umar, dia potong rapat misai dia. Ini cerita misai. Kena ke orang lelaki lah, orang perempuan dengar sajalah. Boleh dakwah lah. Muslimat dia boleh berdakwah lah. Dia dah ada ilmu, dia dakwah lah. Kan? Dia dakwah pada anak-anak dan suami dia. Baik. Hal itu menunjukkan bahawa keduanya, yakni Muzani dan Ar-Rabi' mengambilnya daripada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maknanya Imam Syafi'i dia khilaf dengan tok guru dia. Tapi Imam Syafi'i tak ada pun nukilan daripada Imam Syafi'i, tak ada. Tapi anak murid dia buat. Biasanya anak murid ni dia tiru tok guru. Kan? Biasanya dia akan ikut pendapat tok guru dia. Itu. At-Tahawi berkata pula, At-Tahawi Al-Imam At-Tahawi ni dia Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad. At-Tahawi ni satu tempat dekat Mesir, Taha. Kan? Taha dia ni seorang yang faqih dan juga muhaddis lah. Dia dia asalnya dia berpegang dengan mazhab Asy-Syafi'i, lepas tu dia pindah, dia tukar pergi mazhab Hanafi pula. Al-Hanafi, last kan dia ikut mazhab Al-Hanafi. Ini Al-Imam At-Tahawi ni yang duk kitab Aqidah Tahawiyah tu, dia lah tu. Dan dia ada kitab hadis Syarah Mushkilul Athar pun dia juga. Ini Al-Imam At-Tahawi. At-Tahawi ni nama kampung dia lah, tempat dia. Macam An-Nawawi lah, Nawa. Dia disebut kepada tempat dia.
Gitu. At-Tirmizi pun nisbah kepada tempat juga. Al-Bukhari pun tempat juga. Lah ni dia jadi nasi. Selain daripada tempat jadi nasi, nasi Bukhari kan. Nasi Bukhari. Ya, tu dia. Dia berkata, adapun imam, yakni al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit rahimahullahu taala, Zufar Abu Yusuf dan Muhammad Al-Hasan ni yang apa nama anak murid kepada Abu Hanifah lah. Mazhab mereka tentang rambut kepala dan kumis, rambut ni dan misai ni adalah sama, yakni memangkas pendek lebih utama daripada sekadar merapikan. Maknanya sebab mazhab Abu Hanifah ni cukur terus, kat terus, bagi pendek, bagi nampak kulit tadi kan. Itu Ibnu Khuwais min Dad al-Maliki menyebutkan daripada Asy-Syafi'i bahawa mazhabnya tentang mencukur kumis sama seperti mazhab Abu Hanifah. Ini pula yang menjadi pendapat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar ni seorang sahabat yang terkenal, sangat-sangat hendak mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang sangat terkenal dengan dia ni nak ikut betul sunnah Nabi. Sampai dengan anak dia pun dia tak mau bercakap sampai mati. Kes apa? Kes dia bagi tahu, jangan larang wanita-wanita kamu pergi ke masjid. Anak dia kata, wallahi lanamna'annahunna, demi Allah kami nak larang mereka jangan duk pergi masjid waktu malam kan. Waktu malam ni macam-macam bahaya dan sebagainya, cerita pasal waktu malam. Maka dia marah dekat anak dia, tak mau cakap dengan anak dia sampai mati. Anak dia tu nama dia Bilal, anak kepada Abdullah bin Umar, tak nama Bilal anak dia. Tak cakap, la yukallimuhu hatta mat. Dia tak cakap dengan anak dia sampai mati. Pasal apa? Pasal dia sebut Nabi kata anak dia bantah. Dia marah semua kat anak dia tadi kan. Maksud pengajaran kepada anak dia tadi macam tu sekali. Jadi ini ada pendapat dia, mazhab dia. Jadi begitu dalam masalah misal. Dalam masalah janggut, Abdullah bin Umar dia berpegang dengan ni, bila segenggamnya dia potong. Sebab itu Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dia kata kalau lebih bid'ah idhafiyah. Bid'ah ni bid'ah yang ada padanya dalil, tapi ada dalil tu kita berpegang pada dalil umum, sedangkan ada dalil lain lagi yang menafsirkan dalil yang pertama tadi. Sebab Nabi kata waful luha wa qas syawarib, waful luha, simpan janggut. Maknanya di situ difahamkan bahawa janggut itu disimpan, dibiarkan terus sampai ke pusat, sampai ke mana kan. Tu. Tapi Abdullah bin Umar perbuatan ditafsirkan oleh sahabat, kerana sahabat tadi betul-betul macam Abdullah bin Umar ni seorang sahabat yang terkenal betul yang nak ikut sunnah Nabi SAW kan. Dan dia segenggam tadi dia potong janggut dia bawah tu. Sebab tu Syekh Al-Albani maksud dia kata bid'ah adalah bid'ah idhafiyah lah, bid'ah yang asalnya ada dalil padanya, dalil umum. Kemudian ada dalil lain lagi yang menafsirkannya. Siapa? Perbuatan sahabat. Maknanya sebab apa? Yalah, walaupun perbuatan sahabat tak jadi dalil, tapi kerana Abdullah bin Umar ni kerana asyaddut tiba'an lin Nabi sallallahu, kerana dia ni amat sangat nak ikut Nabi sallallahu, dia tak akan buat benda yang menyanggahi Nabi. Dia sayang sungguh kat Nabi. Abang ipar dia dan saudara rasul dia. Orang yang mula-mula sekali dia nak ikut. Itu maknanya di situ Syekh, mana itu itu pandangan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, dan itulah pendapat itu bercanggah dengan kita panggil ulama-ulama yang lain lah, macam Masyayikh bin Baz, Ibnu Utsaimin, semua yang sezaman dengan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Maknanya begitu. Syekh bin Baz kita biarkan gitu, ya Al-Albani berkata macam tu, Syekh hatta Ibnu Hajar Asqalani berkata macam tu rahimahullahu taala kan. Ufu al-luha ataupun al-liha tadi. Itu dia. Adapun hadis yang disebut oleh Syekh Al-Qaradawi dalam kitab dia Al-Halal wal Haram fil Islam, maknanya hadis kitab itu telah ditakhrijkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala tentang hadis dia ambil Al-Qaradawi dia ambil daripada hadis riwayat At-Tirmizi, hadis Tirmizi bab ma jaa fil akhdhi min al-lihyah, bab pada yang menceritakan pada hukum memotong janggut. Jadi kata dia dalam itu, haddatsana Hannad wa haddatsana Umar bin Harun an Usamah bin Zaid an Umar bin Shu'aib an abihi an jaddihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'khudh min lihyatihi min 'ardhiha wa tuliha. Hadis kata saya baca sanad dia sebab apa? Perbincangan dia pada sanad dia.
telah bercerita kepada kami, kata At-Tirmizi rahimahullahu taala, bercerita kepada kami oleh Hannad. Kata Hannad, telah bercerita kepada kami oleh Umar bin Harun. Masalah dia pada Umar bin Harun ni lah. Masalah hadis ni pada Umar bin Harun. Kan? Tapi yang menduka citakan, hadis ni darjat dia adalah darjat maudhu', palsu. Yang mengatakan bahawa Nabi SAW mengambil ataupun memotong janggutnya daripada ardhiha. Ar ni sebelah tepi. Trim. Kan? Trim janggut. Kan? Dan di bawahnya. Tapi hadisnya adalah hadis yang palsu. Itu dia. Sebagaimana kata Ibnu Ma'in rahimahullahu taala, Umar bin Harun al-Balkhi ni kazzab, pendusta. Kan? Dia ada dalam sanad ni. Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala dia sebut hadis ni, dia sebut sanad, lepas tu dia cerita bawah tu juga. Jadi tengok, kata qala Abu Isa, kata Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah, hadza hadithun gharibun. Hadis ni gharib, pelik. Dia kata hadis ni pelik. Sami'tu Muhammad bin Ismail, aku dengar Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah berkata, Umar bin Harun muqaribul hadis, la a'rifu lahu hadithan laisa isnaduhu aslan. Hadis tak ada sanad pun, dia kata. Maksud dia Umar bin Harun al-Balkhi ni adalah orang yang tak boleh diterima hadis dia, kadzabun. Itu sebagaimana disebut oleh Syekh Albani rahimahullah taala, dia hukum hadis palsu. Teruklah palsu, tak boleh pakai tu ya. Maknanya potong tepi, trim janggut. Itu dia. Baik. Tapi kalau orang trim janggut tu, trim lah tu, maknanya dia hak tu dia dengan Allah Taala lah. Takkan kita nak pergi marah dekat dia, kan? Itu Syekh, anda tengok dalam YouTube, Syekh apa nama ya? Al-Maghamisi. Syekh Al-Maghamisi, Imam Masjid Quba. Imam Masjid Quba kan, dia ni bila dia ceramah dalam YouTube tu kan, dia suka menangis, sikit menangis. Mana ada keratan-keratan YouTube dia kan, dia cerita sikit pasal syurga neraka, dia menangis. Tengok misal jenggot dia macam mana. Sekali tu orang tanya dia soalan, satu muslimah telefon, dia tanya dalam dia punya ni, Syekh kenapa potong jenggot semua? Dan jawapan dia tu macam dia agak marah sikit lah. Kan? Cerita dia, tapi maknanya jawapan dia tak, kan? Maknanya dia jawab macam mana? Dia jawab dia macam tu lah maknanya, kan? Kan macam tu. Jadi nak tak pergi mana lah? Nak pergi ke mana? Sebab Nabi kata macam tu, kan? Jelas dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari, jelas. Nak ke mana? Ya, gitu. Cuba je lah, itu dia. Baik. Ada cerita dia. Pendapat Abdullah ni kembali cerita kepada pendapat Abdullah bin Umar. Adapun Al-Imam Ahmad bin Hanbal, dikatakan oleh Al-Athram, aku melihat Al-Imam Ahmad bin Hanbal memangkas kumisnya hingga pendek sekali. Dia macam diikut mazhab Abdullah bin Umar, tipis. Lalu aku mendengar beliau ditanya tentang sunnah memangkas kumis, potong misai. Maka beliau, yakni Al-Imam Ahmad, menjawab, hendaklah dipangkas seperti sabda Nabi SAW, pangkaslah kumis. Jadi makna dia di sini, perkataan dia ni wafiru, perkataan ihfa, dia makna dia lain-lain. Sebab tu dalam bahasa Arab ni maknanya, kalau ihfa'u mana lain, mana wafir mana lain pula, makna jazzu mana lain pula. Jadi beza makna dia tadi, kan? Di sini tengok ya. Tengok. Faqala ahfu asy-syawarib. Ahfu ni maksudnya potong sampai pendek, rapat ke kulit. Mana ahfu? Itu beza dia. Berkata Hanbal, dikatakan kepada Abu Abdullah, yakni Imam Ahmad, tara ar-rajula ya'khudhu syaribahu, engkau lihat seorang lelaki mengambil, memotong misalnya, au yuhfihi, ataupun memotong pendek. Tengok, ya'khudh dengan yuhfi, makna lain. Ihfa dengan makna qas, tak sama. Qas ni potong biasa, ihfa ni potong bagi rapat. Okey. Am kaifa ya'khudhuhu, ataupun macam mana dia nak ambil, nak gunting macam mana ni? Qala in ahfahu fala ba's.
Kalau dia potong rapat ke kulit, la ba'sa, tak apa. Wa in akhadahu qassan fala ba'sa. Kalau dia potong sikit kan, jangan bagi masuk mulut dia pun la ba'sa, tak mengapa. Itu kata Imam Ahmad bin Hanbal. Baik. Berkata Abu Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab dia Al-Mughni, kan? Dan ia mukhayyarun, orang tu dia boleh pilih lah, mukhayyar, boleh pilih. Baina an yuhfiyahu, dia sama dia nak potong rapat, wa baina an yaqussahu min ghairi ihfa'in, sama dia nak potong sikit, tak ada masalah apa. Maka saya dulu, ustaz saya muda, dia tu muda lagi lah, mungkin dia tak jumpa bab ni kot. Kalau saya potong misai rapat, dia main tegak, dia kata, ya akhi, la ta'khudh kullahu, kan? Khudh min janibihi, yani ala al-itar, dia kata gitu. Tak apalah. Jadi maknanya lepas tu lama pula bila tok guru saya tadi dia main Malaysia, saya duduk mengaji di sana, saya mengaji dengan dia, dia main sini pun saya mengaji dengan dia, tak habis lagi duduk mengaji dengan dia. Tengoklah kali dia pun ambil misai rapat sampai ke kulit. Tok guru aku ni jumpa dah ni. Kan? Dulu dia muda lah. Saya pun muda gila-gila, dia Pakistan kan. Jadi macam tu. Lepas tu dia pun dah berumur dah. Kita pun mestilah kita berumur juga. Jadi kita jumpa dia, kita dah mengaji lagi lah kat dia. Dulu kita dah mengaji lagi, kita mengaji lagi kat dia. Kan? Macam tu. Mana lepas tu, oh syekh aku ni kan. Dulu dia marah. Teringat, saya ingat sampai hari ni, saya ingat lagi. Dia pergi ziarah kami di rumah kami. Sekali kan rumah, saya tumpang rumah Ustaz Abdullah Iraqi, duduk sekarang Ustaz Abdullah Iraqi, duduk serumah. Rumah dia sewa, saya tumpang kaki saja. Ya. Jadi syekh datang melawat kami di rumah. Dia tengok. Dia kata jangan ikut sunnah dia, ikut sunnah. Ambil misai sikit dan jangan ambil banyak sangat kan. Gitu. Tak apalah. Selepas 20 tahun, 18 tahun, saya jumpa tu guru saya balik. Dan dia kita mengaji dia balik. Tengok dia buat macam tu juga. Maknanya sekarang Syekh dah ubah dia macam ni kan. Dia macam tu lah, ilmu ni macam tu lah. Ilmu ni kan bukan kita ni tahu semua. Satu masa kita dapat benda ni. Kadang-kadang anak murid kita cerita kat kita tak jumpa. Tak ada masalah apa. Macam Imam Malik bin dengan Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal, macam tu lah. Imam Syafi'i kata antum a'lamu minna bihadisi Rasulullah SAW, idza alimtum hadithan anhu SAW a'limna bih. Kata Imam Ahmad, kamu lebih mengetahui daripada kami tentang hadis-hadis Rasulullah SAW. Kalau kamu tahu satu hadis daripada Nabi, cerita agak kami sama. Itu kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ini dia boleh pilih, mukhayyar. Berkata At-Tahawi, Al-Mughirah bin Syu'bah meriwayatkan anna Rasulullah SAW mengambil daripada misainya ala siwakin. Tengok dia letak siwak, sugi, dia letak sugi, dia pun gunting. Dia mana dia ikut sugi tadi kan. Wahadha, dan ini dia kata tak ada makna ihfa' pun di sini. Itu dia. Baik. Hal ini tidak berarti harus dipangkas pendek. Kelompok yang tidak mengharuskan memangkas pendek kumis berhujah dengan dua hadis masing-masing dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadis Aisyah, dan hadis Abu Hurairah yang marfu', kedua-duanya hadis marfu', hadis yang diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis marfu', hadis mauquf, hadis maqtu'. Hadis marfu' disandarkan kata sahabat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis mauquf kata sahabat, buat macam ni ataupun sahabat buat gini-gini, tu mauquf. Hadis lagi pada hadis maknanya mursal, mana mursal ataupun maqtu', maknanya tabi'in, dia kata Nabi kata, dia kata Nabi kata, dia tak kata sahabat kata Nabi kata. Itu hadis mursal. Dan juga maqtu' pun macam tu juga, terputus sanad dia, maksud dia. Baik, tengok ya. Hadis Nabi kata asyaratun minal fitrah, 10 termasuk daripada fitrah. Lalu disebutkan di antaranya qassus syawarib, qas potong
misai. Itu dia. Dalam hadis Abu Hurairah yang disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim disebutkan fitrah ada 5. Fitrah ni ada 5. Al-khitan wal istihdad. Khitan istihdad, cukup bulu ari-ari. Qassus syawarib, potong misai. Taqlimul azfar, potong kuku. Natful ibit, cabut bulu ketiak. Ini dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim disebut fitrah ada 5. Jadi, lalu disebutkan di antaranya memotong kumis, yakni memotong misai. Kelompok yang mengharuskan memangkas kumis hingga pendek berhujah dengan hadis-hadis sahih yang memerintahkan memangkas kumis. Dia pun berhujah dengan hadis yang sahih juga. Jadi maknanya ini kita panggil khilaf tanawwu'. Khilaf tanawwu' ataupun khilaf mu'tabar. Yang maknanya khilaf, yang ni ada dalil, yang tu pun ada dalil. Cumanya dari sudut menterjemah ataupun menafsirkan dalil itu, dia jadi berselisih pendapat. Khilaf tanawwu' nama dia. Tengok. Begitu pula dengan hadis Ibn Abbas dengan lafaz anna Rasulullah SAW kana yajuzzu syaribahu. Tapi hadis ni muttarib, hadis dhaif. Kerana apa? Kerana ada seorang yang bernama Simak bin Harb. Simak bin Harb ni pun maknanya dia ni kalau hadis daripada Abdullah bin Abbas, daripada Ikrimah, dia riwayat hadis daripada Ikrimah daripada Abdullah bin Abbas, hadis dia diiktibar dhaif. Ya. Kalau dia riwayat hadis daripada kawan hadis tu diriwayat selain daripada Ikrimah, selain daripada Ibn Abbas, daripada Aisyah umpamanya, kan, maka hadis itu diterima. Tak ada perbahasan lah tentang dia. Masa dia ni mungkin bila dia sampai tahap umur dia, ingatan dia dah tak kuat, maka hadis dia sekejap dia kata macam ni, sekejap dia kata macam ni. Jadi muttarib. Bila muttarib, hadis dia orang tawakuf, tak terima lu. Simak bin Harb ni bila tengok riwayat dia, dia ni riwayat daripada orang yang bernama Ikrimah. Ikrimah ni anak murid Ibn Abbas. Simak bin Harb daripada Ikrimah, daripada Ibn Abbas. Maka ulama hadis dia petak tepi lu hadis dia, sehingga ada lagi syawahid apa semua mari sokong hadis dia. Kalau tak ada, dia tak ambil hadis dia. Adapun kan, di sini ulama bahaslah, kalaulah hadis dia, kan, hadis Simak bin Harb ni selain daripada Ikrimah, daripada Ibn Abbas, kan, dia bercek kalau hadis tu sahabat anak-anak murid dia ambil daripada dia, anak murid dia yang lama ambil hadis daripada dia, maka ulama muhaddisin ambil hadis dia. Jadi bila baca-baca hadis dalam sanad tu ada Simak bin Harb daripada Ikrimah, daripada Ibn Abbas, oh tawakuf dulu, cek dulu hadis tu. Kok ada hadis yang lain, mari bantu dia, tolong sokong dia bagi jadi kuat. Jadi tidak hadis dia dalam keadaan dhaif ataupun lemah. Ni jadi sini maksud dia kana yajuzu syaribahu, di sini hadis ini dhaif lah, muttarib. Ikrimah di sendiri adalah orang yang muttarib lah. Sekejap kata macam ni, sekejap kata macam tu. At-Tahawi berkata jazza umumnya adalah memotong hingga pendek. Itu makna jazza tadi kan. Hanya saja ada kemungkinan tidak sampai pendek, mungkin juga, kan? Jadi ada kemungkinan. Al-Ala bin Abdullah meriwayatkan dari ayahnya, dari Abu Hurairah secara marfu' kepada Nabi SAW, guntinglah kumis dan biarkanlah janggut. Itu hadis Muslim lepas tu kan. Beliau berkata lafaz ini juga mengandungi kemungkinan. Ada kemungkinan, ada ihtimal. Idza sahha al-ihtimalu batal istidlal. Maknanya hak ni kan, kau ni dengan apa nama dia punya hujah-hujah dia, A, B pun dengan hujah-hujah dia, masing-masing lah. Khilaf yang mu'tabar. Sebab ada kemungkinan macam tu, kemungkinan macam ni. Kemudian beliau menyebutkan melalui sanadnya daripada Abu Sa'id, Abu Usaid, Rafi' bin Khadij, Sahal bin Sa'ad, Abdullah bin Umar, Jabir dan Abu Hurairah bahawa mereka memotong kumis hingga pendek. Ni sahabat ramai ni potong misai sampai pendek.
Ibrahim bin Muhammad bin Hatib berkata, aku melihat Ibnu Umar biasanya selalulah, kan? Ra'aitu Ibnu Umar yuhfi syaribahu. Aku tengok Ibnu Umar ni kerat misai dia, gunting misai dia, ka'annahu yantifuhu. Yantif, mana apa yantif? Cabut. Natful ibit, cabut bulu ketiak. Natafa yantifu, makna dia cabut. Jadi aku tengok Ibnu Umar ni, dia potong misai dia macam dia cabut misai dia, macam tu rupa dia. Maknanya nampak hijau ya. Nampak kulit. Ya kan? Misai tak nampak langsung. Ini dia. Kata Ibrahim bin Muhammad bin Hatib, tabi'i rahimahullah ta'ala. Wa qala ba'duhum, berkata sebahagian mereka, hatta yura bayadul jild, sehingga nampak putih kulit dia tadi. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Menurut At-Tahawi, Al-Imam At-Tahawi tadi kan, yang dilahirkan pada tahun 239, ulama kurun yang ketiga, 239, kan? Mati pada tahun 321. At-Tahawi, Al-Imam At-Tahawi, Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah bin Salamah. Macam tu nama dia, Ahmad bin Muhammad bin Salamah bin Salamah. Itu dia At-Tahawi. Dia kata, oleh kerana memotong kumis adalah sunnah dalam pandangan semua ulama, maka mencukurnya lebih utama dikiaskan kepada rambut kepala. Di mana Nabi SAW berdoa kepada orang yang mencukur sebanyak 3 kali dan yang memendekkan sebanyak 1 kali. Dia kata macam tu pula. Maknanya afdal di sisi Al-Imam At-Tahawi, afdal di sisi dia kata cukur misai. Beliau SAW menetapkan mencukur rambut kepala lebih utama daripada sekadar memendekkannya. Maka demikian pula halnya dengan misai. Ini kata At-Tahawi rahimahullah ta'ala. Tapi kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, dia kata ini kias maknanya kias ma'al farik lah. Dia kata kias tak betul, kias salah. Dan Syekh Ibn Uthaymin, saya sempat juga tengok tadi fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah, tapi dia cerita yang sama juga, kan? Cumanya last akhir sekali dia kata di sini kesimpulan dia fatwa Lajnah Daimah tadi, Al-Imam At-Tabari dan Al-Qadhi Iyad, Al-Imam At-Tabari dan Al-Qadhi Iyad memilih kepada harus dua perkara itu. Dua perkara tersebut haruslah, sama ada memotong ataupun mencukur dia. Yakni al-hafu wal-qassu. Maksudnya sama ada nak potong sikit kan di atas bibir mulut ni, ataupun nak potong terus macam Ibn Umar tadi. Harus antara dua perkara itu. Wa mala ilaihi al-Hafiz Ibn Hajar. Ibn Hajar pun berpegang dengan pendapat At-Tabari dan Qadhi Iyad rahimahumullahu al-jami'. Dalam kitab Fathul Bari disebut dalam jilid yang ke-10 347 muka surat dia, itu kata Ibnu Hajar rahimahullah. Dia maksud dia cenderung kepada pendapat At-Tabari. Tak ada pendapat yang terkuat kat sini. Maknanya masing-masing lah. Kalau pendapat A macam dia kata pendapat dia yang paling kuat, B dia kata pendapat dia yang paling kuat. Jadi maknanya kita tadi kecenderungan kita sebelah mana. Macam solat tadi kita katalah bab solat. Kan solat qiyam, tangan letak di dada lepas rukuk, dan isdal melepaskan tangan ketika i'tidal tadi. Ini maknanya begitu. Syekh Albani dia kata apa? Bid'atun ahdathathu ahlul Hijaz, ataupun bid'atun ahdathahu ahlul Hijazi, bid'ah yang dibuat oleh puak Hijaz, kata Albani rahimahullah taala. Dan sebab di sisi benda tu, di sisi dia benda tu benda yang tak sunnah kan. Tapi di sisi depa tadi dengan tarjih depa benda tu, mana tak seperti kita kata benda tu bid'ah, kita kata orang tu masuk neraka dah. Di sisi dia laisa lazimul madhhab bi madhhab. Macam tu maksud dia. Ada dasar lah. Masing-masing ada dasar. Kalau tak ada dasar betul lah bid'ah. Ada masing-masing ada dalil. Kan? Kata Syekh Albani, bagi dia benda tu tak ada dasar. Macam qiyam tadi selepas yang tidak kan. Dan Rasulullah ada buat tak? Di situ jadi permasalahan dia je. Di situ permasalahan dia. Maknanya mereka yang mengatakan ada perbuatan meletakkan tangan di dada, dia kata Rasulullah buat. Sebab apa? Sebab mana qiyam?
Itulah dalil apa? Dia kata qiyam. Bila qiyam, tangan di mana qiyam dalam solat? Dia kata tangan di dada. Tapi syekh sebelah ni kata, maknanya yang disebut dalam hadis macam tu. Kan? Bila dah i'tidal, tapi tak disebut pun letak tangan di dada. Di situ khilaf dia. A kata Rasulullah buat macam ni, B pun kata Rasulullah buat macam ni. Begitu juga ketika fala yabruku kama yabrukul ba'ir. Jangan dia turun sujud sebagaimana unta tu turun sujud. Wal yad'u rukbatayhi qabla yadayhi. Nak letak dulu lutut dia sebelum tangannya kan. Baik, di sini juga khilaf. Sekarang ni masalah dia lutut unta tu belah mana? Nabi kata fala yabruku kama yabrukul ba'ir. Jangan turun macam unta turun. Wal yad'u rukbatayhi qabla yadayhi kan. Wal yad'u yadayhi qabla rukbatayhi. Hendaklah dia meletakkan dua tangannya sebelum lututnya. Itu Syekh Al-Albani sebut dalam kitab maknanya sifatus solah kan. Benda ni khilaf. Syekh Ibn Uthaymin, Syekh bin Baz semua dia kata sunnahnya turun lutut dulu. Albani kita turun tangan dulu. Hadis yang sama juga. Sekarang masalah dia lutut ni. Lutut unta ni di belakang ke depan? Mana dalil kita kata lutut unta di depan? Jadi maknanya unta ni ada tangan ke tak? Unta ada tangan ke tak? Lutut dia maknanya depan belakang dia ada lutut Ustaz. Jadi bila unta dia nak turun, dia turun lutut dulu. Man, tak kira lah kalau dia turun belakang dia depan, tapi dia akan turun lutut dulu. Jadi maknanya jadi kita kata khilaf, ini khilaf yang muktabar. Kalau kawan sebelah kita turun lutut dulu, kita turun tangan dulu, kita tak ada masalah apa. Masing-masing dengan faham dalil tadi. Faham dalil. Itulah dia. Jadi maknanya terserahlah kepada kita ni, kita nak cenderung kepada pendapat imam muktabar yang mana kita nak pegang tadi kan. Janji benda tu ada dalil. Dan masalah dalil pun masalah ijtihad juga. Ulama ni mensahihkan dalil ni. Ulama ni kata ni hadis ni dhaif. Tapi di sisi dia maksud hasan. Maksud di sisi dia adalah hadis yang hasan ataupun hadis yang boleh diterima pakai. Macam hadis qunut subuh lah. Al-Imam Syafi'i dia kata benda tu di sisi dia sahih. Ini masalah tasahih hadis, tad'if hadis, masalah ijtihadul muhaddithin, ijtihad. Dia pun dah cek habis semua. Bab jarah wa ta'dil kan. Tapi itulah kalau kita belajar bab jarah wa ta'dil ni maksud dia al-jarah muqaddam ala ta'dil lah. Kan? Sebab orang yang menjarahkan tu dia ada ziyadatul ilm. Kan? Tambahan ilmu. Itu cerita panjang macam tu. Panjang. Tapi nak ceritanya mana khilaf yang tanawu' atau khilaf mu'tabar ni, khilaf yang ada dalil padanya. Kalau tak ada dalil, itu tak panggil khilaf. Itu sama ada sunnah ataupun bid'ah sahaja. Itu dia. Tapi kalau A di sisi dia benar tu bid'ah, B pula ulama yang muhaddis dia kan di sisi dia tak bid'ah sebab A dia kata dia benar ni dalil dia tak sahih. Kan? Begitu juga macam solat. Solat malam tarawih. Bila mari malam tarawih ni jadi serabut kepala habis. Nak sembahyang 20 ke? Sembahyang 21 ke? Sembahyang 20 ke? Sembahyang 8 ke? Benda ni maknanya ulama berselisih pendapat. Jadi bila selisih pendapat ni, kita yang belajar ni maknanya kepada mana hati kita tadi cenderung. Kan? Cumanya kita kata benda tu bagi aku benda tu adalah hadis dan dengan apa yang aku belajar benda tu bid'ah. Jadi bila kita anggap benda bid'ah kita tak buat lah. Tapi orang tu dengan apa dalil yang ada pada dia tadi kan. Jadi macam tu dia anggap benda tu sunnah. Jadi macam tu. Jadi bila kita semakin lama semakin kita belajar ni macam tu. Kan? Itu dia. Tapi bila kita sebut benda tu bid'ah, bukan kita hukum dia masuk neraka dah. Bila kita pegang Nabi kata kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fil nar. Bukan kita kata orang tu masuk neraka dah. Oi, hangpa kata kami masuk neraka ke? Bila kita kata, tu hangpa kata bid'ah masuk neraka, bukan kami kata, Nabi kata. Kami ikut apa yang Nabi kata tu saja, bukan kami menerakakan orang dah. Kan? Itu dia. Cumanya depa perasan. Perasan mana depa kata kita ni kata depa ni masuk neraka. Takut pula. Itu dia. Jadi maknanya gitu. Cumanya kita ni kalau kita sampaikan ilmu,
Biarlah kita terdasar kita tadi, kecenderungan kita tadi maknanya lebih kepada itu, ceritalah, dan kita cerita juga dalil di pihak yang sebelah lagi. Jadi kalau bagi kita dhaif benda tu, mana kita ceritakan sebab apa? Illah dia. Illah dhaif tadi sebab apa? Itu dia. Baik. Masalah ijtihad. Habis tu. Kemudian masuk pula kita tajuk dia pasal petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hal berbicara, diam, tertawa dan menangis. Itu. Baik, beliau sallallahu alaihi wasallam adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling fasih lah. Kan afsahul kalam. Kan afsahun nasi kalama. Manusia yang paling fasih perkataan dia, percakapan dia, kan? Indah bahasanya. Bahasa Nabi tadi cantik. Sangat cepat menuntaskan pembicaraan, tidak bertele-tele, tidak panjang lebar, meleret-leret, kan? Cerita meleret, tak tahu apa. Itu dia. Dan manis tutur katanya sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Hingga ucapannya dapat menyentuh relung-relung hati. Dia kata di sini, inna kalamahu la ya'khudhu bi majami'il qulub. Maksud dia ambil hati kita ni, maksud dia kita dengar, kita dengar tu kita ingat sungguh. Lekat di hati kita apa Nabi cakap tadi kan. Maknanya tersentuh sungguh kalau Nabi bagi nasihat, bagi tazkirah, tersentuh sungguh hati kita tadi. Ya'khudhu bi majami'il qulub. Itu dia. Serta menawan ruh, wa yasbil arwah, dia tawan ruh kita, jiwa kita dia tawan. Jadi setiap orang yang mendengar terpegun, ya kan? Sebab tu pok-pok musyrikin Quraisy tadi kan, kalau ada orang datang ke Mekah nak jumpa Nabi, dia pesan siap, hang sumbat lubang telinga, hang dengar Muhammad cakap apa. Ada seorang sahabat kan, dia sumbat telinga dia, tapi maknanya Allah Ta'ala nak bagi hidayah dekat dia dengar bunyi Al-Quran. Dia kata ni ayat bagus ni, dia buang terus dengar. Kan? Dia kata ni bukan inna hadzal kalam hasan. Inna hadzal kalam hasan. Dia kata ayat ni bagus, dia kata ni bukan qaulul bashar, bukan perkataan manusia ni, Islam. Jadi maknanya begitu. Dia ambil tawan ruh tadi. Siapa yang dengar dekat Nabi memang jatuh ke bawah tu. Tak kira orang tu ahli bahasa, pakar macam mana. Al-Walid bin Al-Mughirah ni hebat tak ada dah. Al-Walid bin Al-Mughirah ni pakar sastra Arab tadi kan. Hebat, sungguh-sungguh hebat. Kalah. Kan? Jadi gila, jadi penin dia. Dia nak kata apa dekat Nabi SAW tadi. Dia kata, kan? Inna hadza laisa kalamul bashar. Dia kata ni bukan perkataan manusia ni. Itu. Itu dia. Hal ini bahkan diakui oleh musuh-musuhnya. Macam Al-Walid bin Al-Mughirah tadi lah. Kan? Dia maknanya dia pun mengaku bahawa Nabi SAW ni cakap dengan bahasa yang cantik, indah semua. Padahal Nabi tak pernah belajar pun. Itu dia. Apabila beliau sallallahu alaihi wasallam berbicara, niscaya pembicaraannya terperinci dan jelas sehingga bisa dihitung oleh mereka yang mau menghitung. Nabi cakap tadi kan. Satu perkataan, satu huruf keluar dengan jelas. Tidak ceplos. Bahasa Indonesia. Tak kalut lah. Cakap tak kalut kan. Itu dia. Dan cepat. Tak kalut dan cepat maksud dia. Sehingga tidak dapat dihafal. Kan? Ada orang cakap cepat-cepat ni kita nak. Apa dia hang kata tadi 3 kali tanya. 3 kali tanya pun kita tak pernah nak faham lagi dah. Tidak pula terbata-bata ni gagap lah cakap. Sat lagi hang nak pi mana? Kan? Pernah jumpa tak orang macam tu? Saya pernah jumpa, dia gagap, kesian. Kita nak cakap ni, kita kesian. Nak tergelak pun nak buat macam mana kan? Tahan je lah. Telan elok lah. Dia cakap satu perkataan tu masuk kan? Allah kesian, penat tengok dia cakap, pernah tengok lah. Ada orang macam tu kan? Gagap dia panggil, terbata-bata tadi, hingga terdapat tenggang waktu antara kata-katanya.
Bahkan praktik beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini sangat sempurna. Nabi ni bercakap macam itulah. Sebab tu sahabat-sahabat yang duduk di rumah dia teringat Nabi ya. Duduk di rumah tak senang tu. Betul lah mereka tadi sayang Nabi lebih daripada sayang diri mereka, ayah mereka, anak mereka, isteri mereka. Sayang Nabi sampai bentuk sallallahu alaihi wasallam kan. Duduk di rumah tak senang. Tak senang duduk, teringat Nabi tengok Nabi. Sampai macam tu. Sebab tu ditanya kepada Khubayb bin Adi kan, ketika ditawan oleh penduduk Mekah tu kan, dia pun nak bunuh dia tadi, dia pun kata macam mana kalau sekarang ni ara'aita law anna Muhammadan ana fi makanika alladhi akan fi makanika al-ana wa anta fi ahlika aminan wa mu'afa. Dia bertanya dia, musyrikin Quraisy Mekah tanya dia, bagaimanakah Khubayb kalau Muhammad sekarang tergantung tempat kamu kan, dan kamu duduk di rumah kamu berehat-berehat macam mana? Dia kata aku tak suka sekarang kalau aku dengar, aku duduk di sini ataupun di rumah aku dengar kaki dia kena duri, lepas tu aku tak pergi tengok dia, aku tak suka kan. Maknanya aku nak pergi tengok juga. Macam gitu sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Macam tu teringat daripada dekat Nabi kan. Perkataan Nabi tadi tawan hati dia. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menuturkan pembicaraan seperti gaya kalian ini. Nabi tak cakap macam bodoh cakap lah ni. Dia kata, akan tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan jelas dan terperinci sehingga dihafal oleh siapa yang duduk di dekatnya, sampai macam tu kan. Hadis sanad dia hasan. Sebagaimana dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan ada syawahid lah. Syawahid. Sering kali beliau sallallahu alaihi wasallam mengulang perkataan 3 kali agar dia mengerti. Nabi bercakap, Nabi ulang sekali. Nabi ulang lagi sekali. Nabi ulang lagi sekali supaya orang betul-betul faham. Itu dia. Apabila beliau sallallahu alaihi wasallam memberi salam, nescaya mengucapkannya 3 kali. Ni kisah Abu Musa Asy'ari. Dia pergi rumah Umar Al-Khattab, dia bagi salam. Assalamualaikum. Umar tak jawab. Assalamualaikum, tak jawab. Assalamualaikum, balik. Umar kata, pasal apa balik? Umar keluar. Pasal apa balik? Kan? Ada aku dengar Nabi kata, maknanya kalau kamu bagi salam, pergi rumah orang bagi salam 3 kali, orang tak jawab, balik lah. Dia pegang sini. Dia kata, pergi cari saksi. Pergi cari saksi. Siapa lagi dengar hadis ni daripada hang, ataupun aku akan buat hang ni macam mana aku nak buat. Oi, ketak kawan ni, pucat muka Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Umar ni garang kan. Garang. Dia kata pergi cari siapa jadi syahid. Siapa yang dengar hadis ni sama dengan kamu. Mana nak jaga Umar ni. Bukan Umar tak percaya pada sahabat dah, bukan maksud dia gitu. Maksudnya Umar tadi dia nak sahabat-sahabat ni berhati-hati supaya dia pun berjaga-jaga, jangan main cakap Nabi kata dah. Kan dia nak suruh sahabat berhati-hati. Bukan dia tak percaya sahabat ni kulluhum udul. Semuanya adil. Tak ada seorang pun berdusta sahabat-sahabat Nabi tadi kan. Bila ada seorang cakap Nabi kata, semua terima. Tapi bila sampai selepas tu, dia macam kisah Ibn Abbas dengan seorang kan Bishir ke apa ke, dia tadi dia cerita hadis, Ibn Abbas buat tak tahu. Dia kata, Ibn Abbas aku baca hadis hang buat tak tahu. Dia kata, dulu dia kata kami kan masa zaman sahabat-sahabat semua ni, maknanya bila orang cakap satu hadis kami semua dengar. Tapi hari ni orang dah banyak menipu, dia kata. Banyak orang reka tambah hadis. Sebab tu aku buat tak tahu lah. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Jadi macam tu cerita dia. Nabi bagi salam. Ya, Nabi bagi salam ulang 3 kali. Itu dia. Nabi SAW lebih banyak diam dan tidak berbicara tanpa ada hajat lah. Kan? Nabi tak banyak cakap lah, melainkan ada hajat baru Nabi cakap. Sebab Nabi sendiri kata, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia diam, atau hendaklah dia bercakap yang baik ataupun diam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kan?
Begitu juga Nabi kata min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadis ni saya ingat Tok Guru saya tadi lah tu, saya cerita tadi lah tu. Dia ni beli satu whiteboard ni. Ini cerita 20 tahun lepas lah. Ingat sampai hari ni hadis ni saya, daripada hari tu saya hafal hadis pendek ni. Kami pergi mengaji Sahih Al-Bukhari. Saya ingat lagi. Kitab Riqaq kan. Jilid yang 13 Fathul Bari tu, kami pergi mengaji tempat pengajian lah, Jami'iyah Darul Bir masa tu. Macam ni lah rumah macam ni. Ya kan? Ramai lah kami lepas maghrib mengaji ramai lah. Jadi mana syekh ini dia beli whiteboard satu. Dia tulis hadis ni. Min husni islamil mar'i akan tarkuhu ma la ya'ni. Jadi maknanya bila masuk seorang anak murid tanya, whiteboard baru. Syekh beli kat mana? Dan kita baca hadis tu. Iqra'il hadis. Daripada min husni islamil mar'i, maksudnya daripada keindahan Islam seseorang, tinggalkan perkara yang tidak memberi faedah untuk dia. Tanya beli kat mana ni ada faedah lah. Kan? Seorang masuk tanya, Ustaz cantik beli kat mana Ustaz? Baca hadis semua, dia masuk duduk. Saat lagi mari pula terkumpulan belakang tengok, buat baru. Ustaz baru beli ya. Berapa dia beli ya? Baca hadis. Tu baca min husni. Semua tutup mulut duduk. Maknanya begitu. Jadi sampai hari ni teringat hadis tu dan teringat kisah tu tadi. Kisah hadis tadi. Maknanya min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Daripada keindahan Islam seseorang, tinggalkan perkara yang tidak memberi manfaat untuk dia. Lawa ke seorang beli berapa ringgit? Hang beli mana? Kalau lah kalau kita tanya tu kita nak beli, tapi saja tanya. Maknanya kan? Jadi itu dia cara. Nabi tadi tak cakap melainkan benda tu penting untuk dia. Kan, penting. Hajat, melainkan kerana hajat. Memulai pembicaraan dan mengakhirinya dengan sangat fasih. Nah, itu. Sebab itu dalam hadis Al-Bukhari, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kata bu'itsu bi jawami'il kalim. Aku diutuskan dengan jawami'ul kalim, cakap sikit makna dia luas. Makna dia luas, boleh faham makna tadi kan. Nabi cakap sikit je. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Daripada keindahan Islam seseorang, tinggalkan benda yang tak memberi manfaat kepada dia, untuk dia. Jadi benda tu pendek yang Nabi cakap kan. Makna dia luas. Utitu bu'itsu bi jawami'il kalim. Nabi kata. Baik. Berbicara dengan kata-kata ringkas namun mengandung makna sangat banyak. Mendetail tanpa ada kelebihan atau kekurangan. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara tentang urusan yang tidak menjadi kepentingannya. Nabi tak cakap benda yang tak ada faedah untuk dia. Tak cakap. Saja sallallahu. Tambahlah menari-menari, lompat-lompat dengan kera tadi kan. Benda tu tak logik untuk seorang Nabi buat benda macam tu kan. Benda akal kalau orang bodoh pun kan, orang kata dungu ni, pergi tanya kat dia benda ni bagus kan, tengok orang kena elektrik, sawan gila, sawan kan. Ya Allah, tu pun dia pun nak suruh kita kena baik sangka. Benda lagu ni baik sangka apa benda kan. Benda ni kerja orang gila. Jadi orang tengok agama ni apa, agama Islam ni macam ni rupa dia. Tu tak pernah tengok lagi satu kumpulan. Saya tengok lama lah mereka hantar dekat saya ni kan. Mereka orang dekat kuburan. Saya ingat sebelah orang Pakistan ataupun India, tapi mereka duduk sebelah US sana. Kan? Tengok ke? Satu lagi kalau ada hantar kat saya. Mereka pakai gelang besi tu. Mereka pakai gelang besi sampai sekerat ni kan. Lepas tu di kaki pun ada gelang besi. Mereka joget seirama dekat kuburan. Kongkring. Kan? Dia memang dia berlatih tak lama mana benda tu, macam orang berlatih kawat tu kan. Sama ya. Sama kaki depan belakang semua, tangan atas ke bawah. Ini Islam apa benda. Tapi pakai kopiah lah. Pakai kopiah dan ada janggut. Orang Islam tu. Tapi Islam apa macam tu kan. Allah, itu dia. Macam hari ni kita tengok benda tu tersebar dengan begitu luas sebab ada kemudahan teknologi ni kan. Dulu benda ni lama dah ada.
Lama dah. Kita baru tahu ya pasal apa? Pasal dengan kemudahan ni lah ni. Saya pergi hantar kat orang kampung yang tak kerti apa tadi, dia pun pelik tengok. Dia kata apa dia ustaz? Minta maaf cakap dia tu macam orang kena sawan tu. Kan? Orang tak kerti apa boleh cakap macam tu. Kan? Tu dia teruknya hari ni. La ya'ti yawmun illa wa ba'dahu syarrun minhu. Teruk semua. Esok teruk lagi lah. Esok tak tahu lah apa pula nak keluar terbit, tak tahulah. Kan hari ni pun kita tengok serabut dah. Esok serabut lagi lah puak-puak ni kan. Dalil yang bukan-bukan tadi kan. Dalil yang bukan-bukan. Sampai kita pun tak larang nak jawab lah. Tapi tak, bagilah kawan-kawan kita semangat jawab kan. Ada jawapan, dapat alhamdulillah, kita pun forward ke kawan kita jawapan. Hari ni Ustaz Adli dia jawab dalam tu WhatsApp tu, saya pun pergi hantar merata lah. Jawapan dah ada lah. Kan dapat jawapan tu kan. Apakah dapat jawapan tu, alhamdulillah. Itu dia. Jadi macam tu. Benda mengarut, merapu tadi kan. Sebagaimana beliau tidak pula berbicara kecuali apa yang diharapkan pahala darinya. Jika beliau sallallahu alaihi wasallam tidak suka sesuatu, Nabi tak suka satu perkara, nescaya diketahui dari wajahnya. Nabi marah kan, tengok Nabi tak suka, muka dia merah. Sahabat tahulah Nabi tak suka kan. Macam satu kisah, bila sahabat-sahabat ni banyak tanya sangat dengan Nabi, banyak tanya sangat dengan Nabi kan, sampai Nabi muka jadi lain. Maka Nabi kata, tanya Nabi kata. Sahabat kata, ayah saya siapa? Nabi kata, ayah kamu fulan bin fulan. Seorang pula pun, ayah saya siapa? Ayah kamu fulan bin fulan. Umar dia tengok nama muka Nabi macam tu, dia kata, dia berlutut kepada Islam, radina billahi rabba, kan? Maknanya kami redha Allah tu sebagai Tuhan, kami redha mana nak. Keredaan Allah Taala tadi tak mau Nabi tadi murkah. Nabi kita tanya. Seorang tanya, ya Rasulullah, ayah saya nama apa? Tak tahu nama pak dia siapa. Nabi kata, pak hang nama fulan bin fulan. Seorang pula bangun, pak saya siapa? Pak hang fulan bin fulan. Sampai Umar tengok, Rasulullah ni marah. Duk tanya banyak sangat. Tanya benda yang kan. Sebab tu sahabat-sahabat yang duduk di Madinah, depa ni tak berani tanya soalan. Takut bila bertanya soalan benda yang belum berlaku lagi, turun yang Quran jadi wajib dengan sebab dia. Jadi depa ni seronok kalau puak badui mari, badui yang kecil dalam masjid tu kan, depa ni seronok puak tu mari. Pasal apa? Puak dia mari mesti depa buat benda yang kadang-kadang benda tu bercanggah dengan apa, dengan nas apa semua kan. Nanti turun wahyu. Sahabat ni depa duk tunggu macam tu. Hari ni kita ada benda baru. Nah, maknanya sehari Arab Badui tanya soalan kan, maka kan? Dia tanya, dia kata, ya Rasulullah, seseorang itu, adakah seseorang itu bersama dengan orang yang dia cintai pada hari kiamat? Nabi pun menjawab, al-mar'u ma man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang bersama dengan siapa yang dia cintai pada hari kiamat. Oh, sahabat dapat ilmu. Sahabat nak tanya soalan, takut. Dia takut tanya soalan tadi. Macam tu. Sebab apa? Wahyu turun tak habis lagi. Takut dengan sebab dia tadi jadi wajib benda yang tak wajib. Itu saudara. Baik. Beliau bukan seorang yang keji, bukan pelaku keji. Laisa fahish. Fahish ni bercakap benda yang kita kata lucah lah, macam tu lah. Kan? Dan bukan pula orang yang gaduh. Sebahagian besar tertawa beliau SAW adalah senyum. Bahkan seluruhnya adalah senyum. Maksima dari tertawanya adalah tampak gigi gerahamnya. Maksudnya Nabi senyum, Nabi seronok semualah, Nabi gembira semualah macam tu. Kan? Jadi bila Nabi seronok, sahabat pun lapang dada. Bila Nabi marah, sahabat pun takut, bimbang. Kan? Macam tu. Beliau SAW tertawa kerana hal-hal yang membuat tertawa, iaitu sesuatu yang membuat takjub, menghairankan, kejadiannya yang dianggap langka dan dianggap langka, benda tu macam menghiburkan. Nabi senyum, ketawa tadi kan. Jadi di antara kisah dia, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, banyak kisah Nabi tadi senyum, ketawa tadi kan. Ketawa yang tak ada suara macam kita hari inilah. Ketawa Nabi tadi kan.
Di antara kisah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim daripada hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia kata Umar pada satu hari minta izin nak masuk jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ketika itu di sisi Rasulullah ada wanita-wanita daripada Quraisy. Mereka sedang bercakap dengan, nak berbual dengan Nabi SAW. Dan mereka ni banyak tanya. Hak ni tanya, hak ni tanya. Rasulullah pekat dia tanya. Perempuan muslimat tadi, dia pekat dia tanya Nabi. Nabi layan. Aliyatan aswatuhunna, suara mereka tinggi. Oh ya Rasulullah, belakang ya Rasulullah nak tanya soalan. Kan, suara mereka tinggi. Jadi bising. Umar dia minta izin nak masuk. Istadzana Umaru ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma istadzana Umar, bila Umar minta izin nak masuk, qumna yabtadirna al-hijab. Dia dengar kata Umar nak masuk, pakat lari selerak habis. Lari masuk belah hijab, masuk belah tabir. Tu dia. Bila depa buat macam tu, maka Nabi SAW izinkanlah Umar masuk. Bila Nabi izin Umar masuk, Umar tengok Nabi dia ketawa. Nampaklah senyum. Gelak tapi tak bunyilah. Kan Nabi senyum. Macam luculah. Maka Umar, bila Umar tengok macam tu, Umar kata, ni adab sahabatlah kepada Nabi SAW. Adhakallahu sinnaka ya Rasulullah. Allah menyebabkan engkau ketawa. Allah bagi kamu ketawa kan ya Rasulullah. Macam itulah. Kan? Adhakallahu sinnaka ya Rasulullah. Maksudnya Allah campakkan perasaan gembira pada engkau hari ini ya Rasulullah. Macam ada sesuatu yang lucu yang masuk itulah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, ajibtu, aku pelik. Nabi kata, min haula'i allati kunna indi. Aku pelik dengan wanita-wanita tadi yang duduk dekat aku, yang duduk bising tadi, duduk tanya macam-macam soalan dengan suara yang tinggi tadi. Nabi duduk layan mereka. Aku pelik tengok mereka. Kan? Falamma sami'na sautaka, bila depa dengar suara hang Umar, Nabi kata ibtadarnal hijab. Lari habis balik tabir. Senyap, sepi, tak bunyi sepatah huruf pun. Macam tak ada orang. Tak ada, satu huruf pun tak ada. Senyap, sepi. Qala Umar, maka kata Umar, fa anta ya Rasulullah, engkau ya Rasulullah lebih berhak mereka gerun daripada saya. Sepatutnya mereka ni kena gerun kepada Rasulullah lebih daripada saya lah. Pasal apa mereka gerun kat saya? Ahaqqu an yahabna. Thumma qala Umar, kemudian Umar kata dekat mereka sebelah tu, ya aduwati anfusihin, wahai musuh-musuh kepada diri mereka sendiri, atahabnani wala tahabna Rasulullah, kamu semua gerun kat aku, kamu tak gerun kat Rasulullah. Maksud gitu kata Umar. Dia kata kepada mereka yang ada di sebelah tabir itulah. Ya, nak cerita kata Nabi tadi ketawa senyum. Depa jawab sebelah sana, depa jawab, qul na'am. Dia berkata na'am, anta aghlaz wa afaz min Rasulillah, hang lebih keras dan lebih kasar daripada Rasulullah. Dia berkata muslimat tadi kata, kamu Umar lebih aghlaz, ghaliz, lebih keras, wa afaz, dan lebih kasar daripada Rasulullah SAW. Dengan Rasulullah mereka berani, dengan Umar mereka tak berani. Sepatutnya dengan Rasulullah mereka tu tak berani, kan? Tapi dia itu balik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, wallazi nafsi biyadihi, Nabi bersumpah demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya, ma laqiyaka syaitanu qat salikan fajjan, syaitan tidak akan bertemu dengan engkau di satu lorong, kan? Melainkan dia akan ikut lorong selain daripada lorong engkau. Habis ceritalah manusia yang syaitan, iblis takut dekat dia, kan? Ni maknanya, kan? Jadi hebatlah seorang yang sangat hebat. Jadi mana tak berani nak hasut dah, tak boleh nak hasut dia dah. Sebab apa? Nak tengok lorong dia pun tak berani dah. Macam mana nak mari hasut Umar tadi, kan? Kalau ada Nabi selepas Nabi kata Umar lah Nabi, tapi tak ada Nabi lagi selepas Nabi SAW. Ini hadis yang panjang lebar riwayat Muslim. Hadis Sa'ad bin Abi Waqqas nak cerita tentang sifat Nabi tadi ketawa tadi, kan. Ada banyak peristiwa-peristiwa yang lain yang Nabi tadi ketawa. Tapi taklah sampai macam kita tadi seronok, kan. Sampai gelak, sampai keluar air mata. Pelantir gigi palsu kalau pakai, kan. Itu dia. Itu cerita dah. Baik. Kemudian dia kata tawa memiliki sebab
memiliki sebab-sebab yang beragam, macam-macam lah dia kata. Kita ni jadi ketawa kan. Salah satunya adalah apa yang disebutkan di atas. Adapun sebab yang kedua, tertawa kerana gembira, kerana seronok kan, iaitu seorang tertawa kerana melihat sesuatu yang menyenangkan dan menggembirakannya. Sedangkan sebab yang ketiga, tertawa kerana marah, iaitu tertawa yang banyak terjadi pada diri seorang yang berada di puncak emosi. Kan, nak jadi gila kot. Kan, nak marah sangat jadi ketawa. Kan. Penyebabnya adalah rasa takjub atas apa yang ditampakkan kepadanya oleh sesuatu yang membuatnya marah. Juga kerana merasa mampu melampiaskan kemarahan kepada lawannya, dan bahawa sang lawan berada dalam cengkeramannya, dalam cengkamannya lah maksudnya kan. Dia pun ketawa, nak lari mana, dia kata, dia pun gelak lah. Tu kan. Terkadang pula ia tertawa kerana kemampuannya menahan diri saat marah, dan sikapnya berpaling dari orang yang membuatnya marah tanpa mau menuruti emosinya. Ini macam kisah Nabi SAW dengan Ka'ab bin Malik lah. Ingat tak hadis Ka'ab bin Malik tu kan, balik daripada perang Tabuk tu, ingat tak? Jadi semua pekat mari, pok-pok munafikin semua pekat mari, bagi alasan. Ka'ab dia tak bagi alasan, dia masuk-masuk, Nabi tengok dia, Nabi senyum marah. Tabassama tabassuman mughdaban. Kan? Nabi senyum, tapi Nabi senyum senyuman yang marah kepada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Cerita dia. Hadis panjanglah hadis dia. Baik. Tangis Nabi pula, tangis Nabi SAW. Adapun tangis beliau SAW sejenis dengan tawanya, sama juga dengan ketawa Nabi, tak bunyi suara. Nabi menangis tak bersuara. Suara tangisnya tidak meraung dengan suara tinggi, sebagaimana tawanya tidak terbahak-bahak. Nabi menangis itu tak bunyi suara lah, keluar air mata, tiba-tiba keluar air mata macam tu saja. Itu dia. Sebab tu Nabi kata, lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila wa la bakaitum kathira. Kama qala Nabi sallam, kalau kamu semua tahu apa yang aku tahu, nescaya kamu ketawa sedikit, kamu menangis banyak. Dan Nabi itulah orang yang banyak menangis, kan? Orang yang banyak menangis. Itu dia. Akan tetapi kedua matanya menitiskan air mata dan dadanya terdengar bergemuruh. Terseduh, nangis kan, seduh. Terkadang tangis beliau SAW kerana belas kasihan terhadap mayat. Kan tengok, kan orang mati, Nabi sedih, tengok sedih kan. Perasaan, kemanusiaan. Sahabat dia mati, Uthman bin Maz'un radhiyallahu anhu mati, Nabi menangis sallallahu alaihi wasallam. Terkadang kerana rasa takut dan khawatir atas umatnya, Nabi takut kan benda yang tak baik menimpa umat dia, Nabi sedih, Nabi menangis, terkenang pada umat dia. Beliau sallallahu alaihi wasallam menangis kerana mendengar bacaan Al-Quran, macam kisah Nabi dengan Abdullah bin Mas'ud yang insya-Allah kita akan baca selepas ni, kan? Kisah dia. Nabi menangis. Terkadang kerana khasyah, takut kepada Allah, dan terkadang pula beliau SAW menangis kerana mendengar bacaan Al-Quran. Dengar Al-Quran, Nabi menangis. Jenis terakhir ini adalah tangisan rindu, cinta dan pengagungan, diiringi rasa khauf, yakni takut kerana ngeri, dan khasyah. Khasyah ni maksudnya takutlah dalam ketundukan. Ketika putra beliau sallallahu alaihi wasallam Ibrahim meninggal dunia, ketika anak dia kan yang masih kecil itu Ibrahim meninggal dunia, Nabi menangis. Mata beliau sallallahu menitiskan air mata sebagai wujud belas kasih kepada sang anak. Saat itu beliau sallallahu bersabda, Nabi kata, tadma'ul ainu, mata menitiskan air mata, wa yahzunul qalbu, dan hati bersedih. Nabi kata, wala naqulu illa ma yurdi rabbuna, wala naqulu illa ma yurdi rabbana, kita tidak akan cakap, kami tidak akan cakap melainkan apa yang Tuhan kami redha. Wa inna bika ya Ibrahim, sesungguhnya kami ini dengan kamu hai Ibrahim, berpisah dengan kamu ni, la mahzunun, sangat duka cita.
Nabi menangis. Sehingga sahabat tadi tengok kan, anta ya Rasulullah, wa anta ya Rasulullah, wa anta ya Rasulullah. Rasulullah pun menangis. Sebab tu Nabi kata, kan, rahmatun, rahman. Air mata ni adalah air mata rahman. Allah Ta'ala jadikan dia sebagai rahmat, ya, untuk kita kasihi orang lain. Itu dia, kerana kesedihan tadi lah, perpisahan ke apa ke, itu. Beliau SAW pernah menangis ketika menyaksikan salah seorang putrinya meregang nyawa, sakit nazak, nak meninggal kan. Itu dia. Sebagaimana beliau SAW menangis ketika Ibnu Mas'ud membacakan Al-Quran hingga firmannya sampai kepada ayat Quran tadi kan, maka bagaimanakah tafsir kita, apa nama terjemahan di situ? Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin, Allah. Maknanya surah An-Nisa ayat 41 kan, apa nama, Nabi tadi duduk, bila duduk dengan Abdullah bin Mas'ud. Nabi ni suruh Abdullah bin Mas'ud baca Quran. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, adakah kepada engkau saya nak bacakan sedangkan kepada engkau diturunkan ayat Quran? Ya, alayka aqra wa alayka tunzal. Kan? Ya Allah, Nabi kata, aku suka dengar orang baca Al-Quran. Aku suka nak dengar. Maka Nabi pun duduk. Abdullah bin Mas'ud pun baca Al-Quran. Bila ada surah An-Nisa tu kan, bila sampai dekat ayat tu Nabi menangis. Nabi kata cukup. Nabi menangis. Dan ayat ni, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Allah Ta'ala kata, bagaimana kalau nanti dan kami datangkan dengan setiap umat itu syahid, saksi. Setiap umat ada saksi, dan kami jadikan engkau tadi saksi ke atas mereka semua ni. Macam mana? Ya kan? Maknanya ada orang yang tak terima ajakan Nabi, ada yang tak terima ajaran Nabi tadi. Nabi sedih lah. Nabi ajak tak terima, ajak tak terima, Nabi sedih lah. Ya kan? Nabi menangis. Wabaka, Nabi menangis lah. Kan? Begitu juga ketika kematian Uthman bin Maz'un radhiyallahu anhu, Nabi menangis. Ketika mati Uthman bin Maz'un tadi, berlaku gerhana matahari. Nabi solat kusuf lah, solat gerhana, dan Nabi menangis dalam solat dia. Kan? Nabi menangis dalam solat dia di sini, seraya meludah ringan dan berdoa, Rabbi alam ta'idni, Tuhanku, tidakkah engkau telah berjanji kepadaku alla tu'adzibahum, bahawa engkau tidak akan siksa mereka, wa ana fihim, sedangkan aku tadi di kalangan mereka, wa hum yastaghfirun, dan mereka memohon ampun padamu, wa nahnu nastaghfiruka, dan kami mohon ampun kepada engkau. Nabi menangis SAW. Dan begitu juga Nabi menangis ketika duduk dikubur salah seorang anak perempuan dia, ya kan? Nabi menangis duduk kubur anak dia kan, Nabi menangis. Kadang-kadang juga Nabi menangis dalam solat malam. Solat malam, itu dia. Kemudian di sini Ibn Qayyim dia datangkan macam-macam tangis, maksud dia jenis-jenis tangisan. Yang pertama dia kata sini, tangisan buka'ur rahmati warriqati, tangisan rahmat, kesian. Kita kesian tengok orang tu, kita menangis. Kesian tengok dia, kita menangis. Warriqah, lembut hati tadi kan. Itu dia yang pertama. Yang kedua, buka'ul khawfi wal khasyah, menangis kerana takut. Khauf, takut. Khasyah, takut. Sebagaimana hadis yang Nabi sebut, hadis orang yang mendapat lindungan yauma la dhilla illa dhilluh kan, sab'atun, 7 golongan, yuzilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh, 7 golongan yang akan mendapat lindungan Allah Ta'ala pada hari yang tidak ada lindungan, ya kan? Seorang satu apa golongan tu apa dia? Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainahu, orang yang dia teringat Allah Ta'ala duduk seorang-seorang, dia
dia berfikir. Dia berfikir dengan kebesaran Allah, keagungan Allah, kasih sayang rahmat Allah, bukan kemurkaan Allah. Fafadat ainahu, lalu menitiskan air mata. Orang ni dapat lindungan pada hari mahsyar. Maknanya ini bagi bukaul khauf wal khasyah. Kan? Baik, dalam hadis yang sahih Nabi kata ainani la tamassuhuma an-nar, dua jenis mata yang tidak akan disambar oleh api neraka. Bila mata tak disambar oleh api neraka, tangan kaki pun ikut sekali lah. Bukan maksud dia mata ni tak kena masuk neraka, mata tak kena, tangan kaki kena, tak, semua sekali lah. Maksud dia ni kan, yang tak akan disambar oleh api neraka ialah ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis kerana takutkan Allah. Kan? Batat tahrusu fi sabilillah. Yang satu lagi, mata yang dia berjaga di jalan Allah Ta'ala, di sempadan, berjihad, jaga takut musuh mari serang tadi kan. Ini giliran dia berjaga malam ni, ronda takut diserang oleh musuh, maka dia, mata dia yang berjaga tadi tidak akan disambar oleh api neraka. Jadi hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, hadis dalam Sahih Targhib. Saudara. Baik. Kemudian bukaul mahabbah wasyauq. Tangisan mahabbah, suka dan rindu. Sayang, tangisan sayang dan rindu. Mahabbah ni sayang lah. Asyauq, rindu. Ada orang nama Syauqi tu kan. Syauqi, kerinduanku lah makna dia. Kan? Syauq, rindu. Yang ketiga. Yang keempat, bukaul farah was surur. Tangisan, gembira dan seronok. Dia seronok, dia gembira tadi kan, dia nangis. Macam itulah kita ni umpamanya kan, kita selamat balik daripada satu kawasan tempat ke apa ke, kita menangis seronok. Ataupun anak kita lulus SPM ke, dapat cemerlang SPM ke, menangis mak bapak tadi kan. Kenapa? Kerana gembira. Atau farah wasurur, nangis. Yang kelima, bukaul jaza'. Kan? Yang kelima, menangis. Tangisan kalut dia kita di sini al-jaza' min wurudil mu'lim wa adam ihtimalihi, menangis kan, melolong. Tu. Kerana apa? Kerana tak tahan musibah yang menimpa dia tadi lah. Kan? Tu dia. Yang kelima tadi kan. Tangisan kalut kata. Kerana adanya rasa sakit dan tidak mampu menanggungnya. Aduilah kan. Duk menangis. Kan, tu dia. Panggil habis 7 keturunan. Tu mak ayah panggil habis. Yang keenam, bukaul huzun, menangis kerana sedih lah. Tu dia. Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala tu, dia ada tulis, ada banyak jenis buka, banyak jenis tangisan. Ada 6 jenis tangisan tadi kan. Tu dia. Kemudian kita perbezaan tangisan sedih dan tangisan takut. Perbezaan tangisan sedih dan tangisan takut, bahawa tangisan sedih diakibatkan perkara yang tidak disukai dan telah terjadi. Tangisan sedih atau kehilangan sesuatu yang dicintai. Sedangkan tangisan takut diakibatkan perkara seperti itu terjadi di kemudian hari. Tak berlaku lagi. Takut, menangis. Kita duduk seorang-seorang di rumah, penyamun nak masuk rumah, menangis. Umpamanya gitu kan. Belum berlaku lagi. Sedangkan perbezaan antara tangisan gembira dan senang dengan tangisan sedih, tangisan gembira dan senang dengan tangisan sedih, bahawa air mata tangisan gembira terasa dingin dan hati bahagia, sejuk, seronok kan, mengalir air mata tadi. Sementara air mata tangisan sedih terasa panas dan hati merana. Hamba dia terjemah macam tu kan, dia terjemah macam tu. Ayat mata dia terasa panas, hati pun merana, dia kata kan. Kalau air mata gembira ni sejuk, dia kata. Tak tahulah, tak pernah test pun, tak tahulah. Oleh kerana itu, sesuatu yang menggembirakan disebut qurratu ain. Nampak tak? Penyejuk mata.
Kerana Allah menyejukkan matanya dengan sebab itu. Sebab tu Nabi kita dijadikan solat tu sebagai qurratu aini, penyejuk mataku. Sebab tu Nabi suka solat. Nabi suka solat SAW. Sebab solat tu adalah penyejuk mata baginya. Sedangkan perkara yang menyedihkan disebutkan sakinatul ain. Sakhin, bukan saki. Sakhinatul ain. Sakhin, sakhin, panas. Daripada perkataan sakhana, contohnya ma'un sakhin, ma'un sakhin, air yang panas, ma'un sakhin. Hadzal ma' sakhin, air ini panas tak? Itu maksud dia. Allah memanaskan matanya dengan sebab itu. Ketujuh, tangisan putus asa dan lemah. Kan? Kelapan, tangisan nifak. Ni pura-pura. Kan? Dia pura-pura. Kalau aku mati esok, upah orang menangis untuk aku. Kan, siap dah. Apa nama dalam sampul tu, bagi-bagi. Jangan lupa tangis untuk saya. Kan, tangis. Iaitu mata mengeluarkan air mata sementara hati keras. Ini tangisan nifak. Sehingga pelakunya kelihatan khusyuk, nampak macam khusyuk, padahal dia adalah manusia yang paling keras hatinya. Ini pura-pura sajalah. Tangisan nifak. Kesembilan, tangisan pinjaman dan upahan. Seperti tangisan orang yang meratap mendapat upah. Pernah dengar tak? Saya di kampung saya ada lah dulu. Kan? Satu bangsa tu, dia nak mati, dia upah orang. Kan? Menangis, upah kawan-kawan bangsa dia jugalah. Menangis untuk dia. Pakak menangis lah. Kan tadi, dia. Sungguh tangisan seperti itu sebagaimana yang diungkapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia menjual air matanya dan menangis kerana disebabkan duka cita selainnya. Dia menangis, tapi ambil upah menangis. Ada. Itu. Kesepuluh, tangisan ikut-ikutan. Kita tak tahu pasal apa orang tu menangis. Kita pun tengok dalam kita pun menangis. Pasal apa menangis? Aku tak menangis pun. Kena cili kat mata. Kita ingat dia menangis, kita pun tumpang menangis. Macam Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, kisah dia kan. Dia tengok, dia nak tengok Nabi menangis, semua orang Abu Bakar menangis. Dia nak tanya sebab apa menangis, dia nak tumpang menangis semua. Dia nak tumpang menangis. Itu dia. Ikut-ikutan, yakni apabila melihat orang menangis kerana sesuatu yang menimpa mereka, ia pun turut menangis bersama mereka. Akan tetapi dia tidak mengetahui apa yang menyebabkan mereka menangis. Hanya saja ia melihat mereka menangis, maka ia ikut-ikutan menangis. Macam tu. Bentuk tangisan apabila terdapat air mata tanpa suara disebut bukaun. Bukan baka. Baka ni fi'il madhi. Bukaun ataupun bukyun. Ayat Quran tu kisah surah Maryam ayat 58 tu. Perkataan bukiya. Kan, buka. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuhin wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla 'alaihim ayatur rahmani kharru sujjadan wa bukiya. Ini kata terbitan, masdar. Disebut buka ataupun bukiyun, bukaun. Sedangkan bila diiringi suara disebut bukaun. Buka ada kita sini. Tapi bahasa Rumi ni ada tadi. Bentuk tangisan sepuluh, 11. Fahuwa bukiyun
Wa ma kana ma'u sawt, apa yang ada suara fahuwa bukaun. Kalau yang hak tangisan yang ada suara dia panggil bukaun. Kalau yang tak ada suara dia panggil bukiyun. Tu. Yakni dia kata diakhiri huruf hamzah lah, dibuat sesuai pola kata yang menunjukkan bunyi suara. Penyair berkata bakat aini wa huqqa laha bukaha. Bakat aini, mataku menangis. Wa huqqa laha bukaha, dan patut baginya menangis. Wa ma yughnil buka'u walal awilu, sungguh tangisan dan ratapan tiada guna. Kata penyair di sinilah. Tangisan yang disengaja dan dipaksakan disebut tabaki ataupun tabaka. Sengaja buat-buat tangis. Hal ini terbahagi dua, terpuji dan tercela. Adapun yang terpuji jika dilakukan untuk melembutkan hati dan takut kepada Allah, bukan untuk riak dan sum'ah. Sedangkan yang tercela jika dikerjakan untuk makhluk. Di sinilah kisah Umar Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Nabi SAW saat beliau dan Abu Bakar menangis. Nabi tengok Umar tengok Nabi dan Abu Bakar menangis tentang urusan tawanan perang Badar. Kata Umar, beritahukan kepada aku apa yang membuatmu menangis, wahai Rasulullah. Kalau aku mendapati sesuatu yang membuat menangis, nescaya aku akan menangis. Dan jika tidak, nescaya aku akan berusaha menangis kerana tangisan kalian berdua, kata Umar. Dia tengok Nabi dan Abu Bakar menangis, dia pun nak menangis juga, tapi tak tahu punca, tak boleh nak nangis lah. Kalau aku tak tahu punca, aku nak buat bagi menangis juga, dia kata. Sampai macam tu sekali kan. Nabi SAW tidak mengingkari perbuatan Umar. Sebahagian ulama salah berkata, menangislah kamu kerana takut pada Allah. Jika tidak bisa menangis, berusahalah untuk menangis, buat menangis. Buat menangis, biar sampai bagi menangis. Sampai macam tu sekali kan. Jadi tangisan ni baiklah. Di antaranya baik untuk cuci mata pun dia juga. Mata hak yang kita kata habuk banyak mata ni kita menangis. Kan? Cuci mata kita. Macam kita lah, kita tak menangis, kita titik apa-apa kan. Air mor ke, batu soda ke apa ke. Jadi pedih mata, dia keluar air mata banyak kan. Mata kita jadi bersih, insya-Allah. Itu kita kata dari sudut kesihatan lah kan. Dari sudut pahala ni, itulah dia menangis kerana Allah Subhanahu wa taala dijauhkan daripada neraka. Itulah dia, insya-Allah. Kita berhenti di sini. Masalah tak? أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات نستغفروه فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.